Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton dirahmati Allah, bertemu lagi kita dalam siri Erti Hijrah. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan azam. Kelazimannya bila kita masuk ke tahun yang baru, kelazimannya orang akan berbincang berkenaan dengan azam yang baru. Kenapakah perlu azam yang baru? Supaya kita dapat senaraikan pencapaian yang perlu untuk kita usahakan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat tahu apakah matlamat yang kita hendak tuju. Maka kerana itulah pentingnya kita meletakkan azam, apakah pencapaian-pencapaian yang baru yang kita nak usahakan dalam tahun yang baru ini. Maka bila kita meletakkan pencapaian, letakkan azam itu, maka insya-Allah kita punya usaha kita akan tertumpu untuk mencapai perkara tersebut. Dan di sini saya ingin mencadangkan 3 perkara yang boleh kita masukkan dalam azam kita untuk tahun yang baru ini. Pertama, saya mencadangkan untuk kita berazam untuk memperbaiki mutu dan kualiti solat kita dan keluarga kita. Kerana solat inilah yang menjamin keharmonian dan kebahagiaan keluarga kita. Apabila kita dan seisi keluarga kita mendirikan solat, insya-Allah keluarga kita akan terpelihara dan keluarga kita akan murah rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkanlah wahai Muhammad keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabar untuk mendirikan solat. Kami tidak meminta rezeki darimu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan solat, insya-Allah keluarga kita akan bertambah bahagia dan akan dilindungi daripada segala musibah, dan rezeki akan dimurahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh kita masukkan dalam senarai azam kita tahun baru ini adalah untuk kita mengambil berat tentang pendidikan agama dan adab anak-anak kita. Kerana anak merupakan aset yang paling berharga. Anak yang soleh merupakan rezeki yang paling mahal yang Allah kurniakan kepada kita. Anak-anak yang soleh inilah yang akan mendoakan untuk kita setelah kita keluar daripada dunia ini nanti. Maka perlulah kita lapangkan masa dan kita luangkan masa kita dalam kesibukan kita. Perlulah kita mencari masa untuk kita bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Maka di situ akan terpupuk kasih sayang, dan di situ ada kesempatan untuk kita mengajarkan mereka adab dan mengajarkan mereka agama. Di samping pelajaran mereka yang duniawi, maka diambil berat juga pendidikan mereka tentang adab dan agama, kerana itulah ilmu yang akan menjamin kebahagiaan mereka, dan itulah juga ilmu yang akan menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan mereka akan terpelihara dalam dunia yang mencabar ini. Yang setelah kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita bekalkan kepada mereka itu, mereka akan sentiasa terjaga dan terpelihara, insya-Allah. Yang ketiga, boleh kita masukkan dalam senarai azam kita untuk kita meningkatkan kualiti kesihatan diri kita dan keluarga kita. Kerana dengan badan dan tubuh yang sihat dapat kita gunakan untuk beribadah, dapat manfaatkan untuk beramal, dan kita manfaatkan kesihatan kita dan anak-anak kita untuk kita membuat perkara-perkara yang bermanfaat. Maka kajian mendapati akhir-akhir ini ramai para remaja dan anak-anak yang lemah fizikal badannya, kerana mereka terlalu menghabiskan waktu yang begitu panjang dengan media sosial, dengan gadget, akhirnya menyebabkan lemah badan fizikal. Sedangkan dalam Islam amat menganjurkan supaya kita kuat tubuh badan kita. Dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga baginda menasihatkan kita untuk anak-anak kita diajar aktiviti fizikal seperti memanah, menunggang kuda dan berenang. Maka oleh itu bolehlah kita memastikan bagaimana kesihatan anak-anak kita dan tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak dengan gadget, kerana mendatangkan mudarat yang amat besar.
dan juga kita mengambil berat juga tentang pemakanan kita dan keluarga kita. Kita meninggalkan makanan-makanan yang tidak sihat dan kita mula mengambil pemakanan-pemakanan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, pemakanan sunnah, habatus sauda, minyak zaitun ataupun susu, kurma, kismis. Maka itu pemakanan-pemakanan sunnah ini amat memberi kesan kepada diri kesihatan kita dan anak-anak kita. Maka insya-Allah dengan tubuh badan yang sihat dapatlah kita memanfaatkan untuk perkara yang baik dan dapat kita manfaatkan untuk buat amal ibadah insya-Allah. Maka itu 3 cadangan yang saya boleh berikan untuk kita masukkan dalam senarai azam kita. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kualiti solat kita dan keluarga. Yang kedua, mengambil berat pendidikan anak-anak. Yang ketiga, kesihatan diri dan keluarga. Mudah-mudahan tahun ini insya-Allah akan membawa lebih keberkatan kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan segala yang kita rancang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala-galanya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang diam, tidak ada yang di timur dan di barat yang berlaku tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala, tanpa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita sentiasa terpandu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah saat kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.